اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت على الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري. Aku lihat di surga, maka dapati aku dapati kebanyakan ahlinya fakir, dan melihat pula aku ke neraka, maka didapati kebanyakan ahlinya perempuan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, tak dinyatakan dia punya akhir sanad, ini sampai kepada sahabat yang Qala musannif rahimahullah ta'ala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang berarti hadis ini adalah hadis sahih. Nabi menceritakan kepada sahabat banyak hadis-hadis yang seumpama macam ini. Di antaranya apa yang Nabi nyatakan dalam siri Isra Mi'raj. Sebab kita tahu dalam siri ataupun cerita Isra Mi'raj Nabi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat neraka dan apa yang berlaku di dalam neraka. Dan juga begitu mana surga dan apa yang berlaku dalam surga, yang daripada penghuni-penghuninya, yang mengikut pandangan yang sahihnya ialah itu sebagai suatu alam amsal. Amsal makna contoh sampel yang Allah Ta'ala zahirkan kepada Nabi. Beginilah bentuk ahli neraka dengan sebab apakah dia masuk neraka itu berlaku dialog di antara Nabi dengan Jibril alaihissalam. Begitu juga mana yang ahli syurga. Setengah ulama mengatakan itu adalah mana itu dalil kepada bahasanya syurga dan neraka itu sudah ada dalam sebagian. Tapi maklum bahawa kita bahasanya syurga dan neraka itu yang akan dihuni selepas daripada berlaku kiamat. Jadi itu dijawab oleh ulama. Apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia panggil alam amsal. Alam amsal mana stempel. Kalau
example. Nah, wa misal contoh. Contoh bahasanya yang akan masuk surga ni orang balas di bagi. Yang masuk neraka ni balas dan tingkatan-tingkatannya yang berbeza. Itu untuk Nabi kembali kepada umat dia, Nabi cerita balik kepada umat. Dan itulah tujuan dia supaya umat mengambil ibrah, pengajaran daripada itu. Jadi setengah daripadanya, Nabi menyatakan tentang baginda melihat ittala'tu 'alal jannah, aku melihat ala dengan makna di dalam, ala makna atas maksudnya ke dalam surga. Aku melihat ke dalam surga, maka aku dapati yang paling ramai sekali ahli-ahli kelak surga ni ialah al-fuqara, orang-orang fakir. Dia ada juga dalam kitab Minhajul 'Abidin, Nabi kata Lailatul Isra, pada malam Isra itu aku ittilah juga ke dalam neraka. Kebanyakan daripadanya ialah al-fuqara. Aku cuba tengok dalam orang panggil kitab Minhajul 'Abidin bahagian Aqabatul Ilmi. Tapi lepas pada itu dia ada soalan daripada sahabat. Sahabat tanya, aminan ya Rasulullah, adakah fakir itu daripada harta? Nabi kata tidak. Minal ilmi, fakir ilmu, tak ada ilmu. Itu soal-soalnya kalau tengok kepada sebelum daripada pertanyaan sahabat itu jadi bercanggah. Dengan sini, sini Nabi kata aku melihat dalam surga kebanyakannya ialah al-fuqara, orang-orang fakir. Dalam satu hadis lain Nabi kata aku tengok dalam neraka kebanyakannya al-fuqara. Al-fuqara juga orang fakir, tapi maksudnya ialah fuqara minal ilmi. Fakir ni tak ada berat fakir daripada ilmu. Itu Nabi menjelaskan makna fahamlah bahasanya fakir itu makna dia majaz. Majaz makna pinjam, bukan makna hakikat tu. Karena fakir itu ialah berkaitan dengan istilah, berkaitan kita dengan harta tu. Digunakan fakir itu dengan ilmu itu dia bagi majaz. Jadi Nabi diberi peluang oleh Allah Ta'ala tengok dalam surga. Nabi tengok ramai sekalinya daripada penghuni surga ialah daripada kalangan orang-orang fakir. Kemudian Nabi nyatakan pula aku ittilah makna aku tinjau, aku tengok al-nar di atas neraka, makna dalam neraka. Maka aku dapati kebanyakannya, majoritinya, mu'zamnya, yang paling ramainya ialah an-nisa, ialah perempuan-perempuan. Jadi ini satu orang panggil tapi beringatkan kepada kita. Bukan makna tiap-tiap perempuan masuk neraka tidak. Ini kita kena faham oleh. Jadi sahabat apa? Itu kena tanya. Apa yang jadi kebanyakan nomor satu sekali orang perempuan ini memang lebih ramai daripada orang lelaki. Itu berdasarkan kepada hadis yang menyatakan tentang akhir zaman ini. Laki-laki siapa ada dari hadis itu 150, satu nisbah 50. Mana satu orang laki-laki 50 orang perempuan. Itu nisbah jumlah manusia orang panggil lelaki jantina, laki-laki dengan perempuan. Jadi dari sudut itu kalau kita kira dari segi logik akal munasabah ni memang munasabah dah. Dia tulis ramai daripada Yakub, tapi ibarahnya pengajarannya khusus bagi orang perempuan. Bila Nabi kata lagi itu bermakna dia tu kena ambil suatu orang panggil peringatan atau perhatian sangat besar dan menanyakan soalan-soalan tentang sahabat apa. Bukan semata-mata diri perempuan itu nak masuk neraka, bukan. Nabi kata kebanyakan ahli neraka itu ialah orang perempuan. Sebab apa banyaknya mau masuk neraka itu orang perempuan. Begitu juga yang ramai dalam surganya ialah al-fuqara, mana orang-orang fakir. Yang pada pandangan kita dia maknanya kebaikan itu tidak terhenti. Ini kita doa ayat semua. Tidak terhenti di atas orang panggil keadaan seorang itu fakir kok, kaya kok, nasihat kok. Asas dia kita kena faham melalui qawaiduddin, kaedah agama itu asas agama. Itulah orang yang beriman. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Itu asasnya. Orang yang masuk surga ialah orang yang beriman dan yang beramal soleh. Itu asasnya, dasarnya.
Tapi kalau kita katakan mengapa orang fakir, di situ. Secara orang panggil pintar laju kita nak nampak dah kaitan. Maknanya di sini secara isyaratnya menunjuk kepada kita, orang fakir itu lebih dekat kepada makna iman dan itu amal. Dan dikatakan oleh perempuan bahannya masuk neraka, abadan sarmadan, maknanya selama-lamanya kufur, syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir dia tidak akan masuk surga, tak akan keluar daripada neraka. Adapun daripada orang beriman, kerana mereka bawa dosa, mereka kena masuk neraka dulu, kerana nak kelompok dua dosa itu untuk dia boleh masuk syurga. Maka masuk neraka ini ialah kaitannya ialah dengan maksiat. Sifat orang yang masuk neraka ini bukan sifat itu seorang perempuan, bukan. Asalnya bukan lagi itu, Kita tengok asas dulu, asas dia, Masuk syurga asas dia bukan fakir, bukan kaya, bukan itu. Masuk syurga ni asas dia ialah beriman, beramal soleh, itu asas dia. Masuk neraka, kaitan dia ialah dengan maksiat, itu asasnya. Cuma Nabi menyatakan realiti waqi'i yang berlaku. Yang masuk syurga, yang masuk neraka itu, yang majoriti ramanya golongan ni, maka kita dapat mengambil kesimpulan selalu duduk. Bahasanya orang fakir ini dia lebih dekat, lebih banyak dekat kepada beriman dan beramal soleh. Dan orang perempuan ni sudah tentulah ada kaitan dengan dosa-dosa. Bukan orang lelaki tak berdosa. Baik, yang pertama, kita ambil yang pertama tentang orang fakir. Ini Nabi sendiri pun dalam salah satu daripada doa yang warid mana yang datang daripada Nabi sendiri, yang boleh jadilah agak jaga-jaga diketahui oleh umatnya. Maksudnya tidak jadi perhatian dalam mana lah doa ni, dan kita pun tak bersedia, tak keliru dengan doa seumpama lagi. Apa doa Nabi? Salah satu daripada doa Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wa hasyirni yaumal qiyamati fi zamratil masakin. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Matikan aku, wafatkan aku dalam keadaan aku miskin. Dan himpunkan aku di akhirat kelak di dalam golongan zamarat, maknanya kumpulan tim grup orang-orang miskin. Ini bukan bermakna Nabi menghalang, menegur, mencegah kita umat ini daripada minta berdoa nak jadi kaya dan berusaha nak jadi kaya. Tidak, bukan. Tidak ada sebarang teguran daripada Nabi, daripada Quran menegur kita, menghalang kita untuk berusaha nak jadi kaya. Tidak. Tapi kita perlu pertimbangkan kebaikan yang mana lebih baik, yang mana kurang, yang mana lebih menguntungkan. Memanglah kalau panggil pada dasarnya dia panggil keinginan kita, tabi'i kita. Kalau panggil tanya keinginan kita sekarang, ilmu satu hal kita tahu. Daripada pendedahan ini kita tahu bahasanya miskin itu lebih baik daripada kaya. Pada umumnya, pada dasarnya, tetapi dia tak sama kepada individu yang berbeza. Boleh jadi seorang itu orang panggil baik dengan kekayaan. Boleh jadi orang panggil baik dengan itu mana secara dasar, secara umumnya, kerana Nabi sendiri memilih untuk jadi miskin. Tapi miskin ni tak payah minta kalau kita kira tak suruh buat kerja kan. Miskin ni dia jadi nak sendiri. Nak jadi kaya tu kena bisa, kena usaha. Nak jadi miskin kena bisa ke? Kena bisa. Bisa mana kena usaha. Kerja betul kena jadi miskin. Tak payah. Mana dulu saja tak payah buat kerja jadi miskin. Hok payah kena kerja, buat kerja, kena usaha ni nak jadi kaya. Tapi inilah adab. Dan Nabi nak tunjuk contoh. Nabi nak tunjuk kepada umat dia pilihan yang terbaik ialah miskin. Dalam hal itu Nabi tidak lari sama sekali untuk kita jadi kaya, sama ada dengan cara berdoa ataupun dengan cara usaha nak jadi kaya, tidak ada. Cuma kalau kita kira dan berdasarkan kepada apa yang berlaku kepada nabi-nabi dan juga orang soleh, Nabi sendiri ada yang miskin, ada yang fakir, ada yang Nabi kita Muhammad kita fakir, dia panggil miskin.
Ini dalam hukum fiqh kita dia ada biasa fakir, miskin. Dalam istilah negara kita dia tak ada fakir, dia ada miskin dan miskin tegak. Nah, itu fakir. Nah, dalam istilah fiqh kita dia ada fakir, miskin. Fakir lain, miskin lain. Satu lagi makna kaya. Nah, jadi di kalangan nabi-nabi ada nabi yang miskin, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang fakir, Nabi Isa AS. Nabi Isa ni siapa mereka makan buku. Nah, Nabi yang kaya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud AS. Ada juga. Nah, ada disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, sengaja Allah Taala mempelbagaikan ragam keadaan kehidupan para nabi ini sebagai untuk menjadi hujjah pada manusia yang akan membuat alasan. Orang kaya ni akhirat gelap ni, apabila telah dihisab dia dikira ni, maksudnya dia kena masuk neraka, lalu ni dia membuat alasan tak boleh kalau tu ni kerana menjadikan aku kaya, sebab itulah aku jadi lalai tak ingat kamu. Dia buat sabit dari itu. Lalu Allah Taala tampilkan Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman kaya lebih pada berapa lagi, tapi dia boleh jadi muti', hamba yang taat kepada perintah hukum. Jadi akhirnya orang tak boleh nak berhujah ataupun membuat alasan apapun untuk mengelak daripada tindakan Allah Taala di akhirat. Ada orang yang fakir, dia buat alasan kerana kefakiran itulah yang menyebabkan jiwa dia tu dalam keadaan sentiasa keras, kecewa, orang panggil patah hati, itu yang menyebabkan dia tak boleh tumpukan perhatian kepada ibadah. Lalu Allah Taala tampilkan Nabi yang fakir ialah Nabi Isa AS, yang juga seorang yang muti', yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya manusia kehabisan alasan. Kalau kata yang sakit, Nabi yang sakit pada juga. Itu cara Allah Taala nak matuk hujjah manusia. Jadi isyarat daripada Nabi minta miskin. Nak minta jadi miskin dan mati dalam keadaan mati dalam keadaan miskin, dan di akhirat gelap minta Allah Taala himpunkan dia dalam kumpulan orang miskin. Dan realitinya, waqi'inya pun memang Nabi kita Muhammad SAW kehidupannya dengan ukuran zaman sekarang manusia ini tergolong dalam golongan orang miskin. Terlalu banyak dalil-dalil. Yang kaya ini boleh jadi isteri dia. Nabi miskin. Di antara Nabi ini kadang-kadang dia tidur sampai tidur di atas tepuk tangan. Di dalam rumah Nabi ini, rumah Nabi itu anak sepik tak sepik, sehingga diciptakan tentang ibadah malam qiyamul lail Rasulullah SAW. Sehingga bila dia nak sujud masa dia semayat, dia terpaksa kuat kaki Siti Aisyah untuk dia membolehkan dia tu sujud luar rumah. Itu Siti Aisyah itu sekarang sudah dalam Masjid Madinah, itu sangat sepik. Itu menunjukkan bahasanya Nabi ini makna tidak kaya. Tapi dalam satu hadis Nabi menyatakan tentang orang yang kebahagiaan itu cuma daripadanya rumah luar. Rumah luar itu makna penuh kan. Tapi bagi Nabi memilih keadaan itu. Itu Nabi mengambil mana orang panggil yang terbaik untuk umat. Jadi Nabi pilih untuk jadi miskin. Dan memang kehidupan Nabi dalam keadaan miskin, sehingga Nabi pernah berhutang untuk keperluan. Itu apa yang berlaku kepada Nabi semuanya untuk menunjukkan di sana ada hukum-hukum keharusan dalam muamalah kita dengan manusia, dalam beribadah. Jadi makna Nabi sendiri dia pilih miskin. Itu menunjukkan bila Nabi ada pilihan yang terbaik. Dalam hal itu dia tidak melarang kita untuk berusaha menjadi kaya. Dan banyak lagi Allah panggil hadis-hadis Nabi yang menyatakan tentang kelebihan orang yang fakir ini. Di antaranya dalam suatu hadis Nabi kata hubbul fuqara'i min akhlaqil anbiya. Ini tentang sikap kita terhadap orang fakir. Mana cinta kepada, kasih kepada orang fakir itu setengah daripada perangai akhlak para nabi. Kerana para nabi, para rasul ini mereka mencintai, mereka mengasihi, mereka sayang mana suka kepada orang fakir. Dan wa bughdul fuqara'i min akhlaqil farahinah. Dan orang panggil benci, marah kepada orang fakir itu agak sombong. Orang paling beke dengan orang fakir itu setengah daripada akhlak makna perangai farahinah Fir'aun. Orang panggil makna itu ialah akhlak-akhlak Fir'aun, pembasih wa musuh wa balas dengan orang fakir. Itu makna tentang kelebihan fakir. Tapi kita sampai heran, fakir yang macam mana ni yang masuk surga? Asal dia sakit. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Dan fakir ini pula dia ada kategori dia pula. Orang fakir yang terbaik ialah mereka yang menahan diri mereka daripada
meminta-minta kepada manusia. Ini adalah orang fakir terbaik. Berbeza orang fakir yang mempunyai sifat lompon, cuma dia tak dapat. Dia tak jadi dia tu bukan nak fakir. Dia kadang-kadang dia tak redha dengan kefakiran. Ini maknanya tidaklah. Dia tak redha dan suka menyusahkan orang. Suka meminta-minta kepada orang. Itu maknanya bukan fakir yang radhi. Mana radian, mana orang fakir yang redha dengan kefakiran dia. Itu dalam satu hadis Nabi kata, la ahada afdalu minal fakiri idza kana radiyan. Tidak ada orang yang lebih afdal daripada orang fakir sekiranya dia seorang yang redha dengan kefakiran. Ya, kalau seorang fakir dia tak redha, dia tak puas hati, tak suka, boleh jadi kita tak tahu, dia tak sebut, dia tak bayar, tapi dalam hatinya dia merung, dia mengeluh, berkeluh kesah, dia duduk dalam keadaan kecewa, keras, berdegi makna orang panggil cemburu dengan orang lain. Itu makna dia tak redha. Jadi Nabi kata tidak ada manusia yang lebih afdal, lebih utama daripada orang fakir sekiranya orang fakir saat ini dia tu redha dengan keadaan dia. Jadi asas dia fakir, orang fakir yang masuk tentu dah dia tu beriman, beramal soleh. Cuma orang fakir dibandingkan sama-sama orang beriman dan sama-sama beramal soleh ini, orang fakir lebih dapat perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah tentu dah orang fakir ini dalam melaksanakan kesempurnaan iman dan juga amal soleh dia itu, dia menempuhi segala kesusahan, berbagai-bagai kesusahan lebih banyak daripada orang kaya. Jadi itu dia panggil fakturul masyaqqah, qadar kesusahan, dan redha, qadar kesusahan ditempuhi serta ada dua perkara syarat dia musawarah, sabar dan juga marda dengan makna redha kepada Allah Taala. Makna redha dengan apa yang berlaku pada diri dia. Mana dia terima dan bersifat qanaat, mencukupi dan merasa cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikatnya sebenarnya tentang istilah kaya atau fakir ini yang Nabi kata laisal ghina an kasratil mal. Jadi sekarang kita bicara ini fakir, kaya itu dari segi sudut harta. Itu dari segi istilah pemakaian yang difahami secara umumnya adalah percakapan manusia dan penerimaan manusia. Tapi dari segi makna hakikat lain. Kaya fakir lain. Yang Nabi katakan umpamanya laisal ghina an kasratil mal. Bukan kaya itu banyak harta, bukan. Ini pengertian lain. Walakin al-ghina min nafsi. Akan tetapi kaya itu ialah kaya hati. Kaya ni maksudnya tak berhajat, cukup, rasa cukup. Dengan harta yang lebih banyak mana kita cukup. Itu kaya tu. Walaupun dia tak ada motor, tak ada kereta, tak ada. Mana harta kita 9 juta, 10 juta tapi tak cukup lagi. Itu tak nama kaya. Kaya mana tak berhajat. Itu dari segi sudut hakikat makna dia. Tapi yang dikatakan di sini ialah dari segi istilah pemakaian umum. Jadi orang fakir itu, orang fakir lebih, dia fakir dari segi hubungnya dia dengan Allah Taala lebih haji berbanding dengan orang kaya. Dari antara faktor mana kelebihan orang fakir ini, orang fakir dia lebih dahulu masuk syurga. Orang fakir dan orang kaya yang sama-sama beriman, sama-sama beramal soleh, orang fakir ini masuk syurga dulu daripada orang kaya. Ada dua riwayat. Satu riwayat 40 tahun bertikah dan satu riwayat yang masyhur ialah 500 tahun. 500 tahun bermakna nisful yaum, makna separuh hari. Separuh hari. Karena mengkidahu al-fasanatin mimma ta'udun adalah qadar masa di sana satu hari bersama dengan 1000 tahun yang kamu pilih di atas dunia. Bertikah setengah hari. Kalau orang kata, orang fakir, dia masuk syurga dulu lebih daripada orang kaya setengah hari. Betul. Masuk setengah hari akhirat. Riwayat ini menyebut 500 hari dan menyebut juga nisful yaum, mana separuh hari, masuk separuh hari akhirat. Jadi ada dua riwayat ini yang oleh bagi dari segi sudut ilmu dia bagi bercanggah. Satu riwayat kata 40 hari, satu riwayat kata 500 hari, mana 40 hari 40 tahun. Satu riwayat kata 500 tahun. Maka dua hari ini dihimpunkan oleh ulama dengan menyatakan yang kata 40 tahun itu ialah orang fakir yang ada sifat lompor. Nak cukup cuma dia tak dapat. Tapi dia masih lagi mendahului daripada orang kaya. Adapun 500 tahun bertikah itu menunjukkan majunya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Siapa dia meninggalkan orang panggil orang kaya yang terbaik pun siapa 500 tahun. Mana? Orang fakir yang qani, yang radhi, yang mencukupi, yang redha dan sabar dengan keadaan kefakiran. Dan tidak menzahirkan kefakiran dia, tidak suka meminta-minta kepada manusia. Ini samalah juga dalam perbahasan Imam Ghazali. Orang yang musafir, dia tak bawa bekal, boleh kodok. Ada orang dia nak pergi kongkoh, itu cerita macam itu. Dia tak bawa bekal kerana dia orang panggil nak sandar kepada pertolongan. Dia macam ada yang itu. Amal kami semua orang Islam lah tu. Jadi tak apalah kita tak bawa bekal, tak bawa bekal, bawa bekal mana piti. Tak bawa piti, tak bawa orang panggil makan bekal dan makannya pun kita boleh meminta-minta kepada orang Islam. Ini dia panggil kena nak menyusahkan orang. Jadi nak senangkan diri kita dalam masa sama mana menyusahkan orang itu mana tak boleh. Sengaja pisah tak bawa bekal. Mana orang yang afdal itu, mana orang fakir yang afdal itu maknanya walaupun dia tak bawa bekal tapi dia tidak bercedek dan mengharapkan kepada pertolongan manusia. Tapi itu semata-mata musawarah dia yang sangat kuat, hati dia yang sangat tabuk, yang sangat kuat. Dia kekuatan kita ni dulu di hati, bukan di body tu. Kuat mana boleh sabar. Dia tidak menzahirkan orang panggil mana dia orang panggil kelakuan dia orang mesra dengan manusia. Mesra dengan manusia, ramah dengan manusia, orang panggil manis mukun. Jadi dia tidak menampakkan kehidupannya dari keadaan orang panggil keluh kesah. Ini orang panggil orang fakir yang dimuliakan Allah yang afdal ni. Yang siapa mereka boleh meninggalkan orang kaya siapa 500 tahun. Tapi kalau orang fakir dulu dari keadaan bergelisah, kecewa, peras, dengan keadaan dia dan selalu merung-rung dan selalu menyatakan kalau dah aku boleh jadi supaya dia tu merung-rung mana bapalah itu bapalah hatu itu orang fakir bukan orang fakir yang dimaksudkan sini. Jadi orang yang fakir di antara faktor yang menjadikan orang kaya itu jadi terkebelakang, jadi mundur sedikit daripada orang fakir ialah faktor harta ni satu faktor yang sangat besar pengaruh dan kesan dia. Mana di pada masyarakat itu Sayyidina Ali dia kata harta ini kalaulah ianya adalah haram wajib kena azab. Tapi kalau dia tu halal, harta ni wajib kena hisab. Banyak harta benda kita di akhirat dulu, maka banyaklah hisab terhadap kira-kira kepada harta. Maka itu menjadikan jadi lambat. Selagi tidak selesai kes kita di faslul qada di mahkamah Allah Taala di pada masyar, maka kita tak boleh beralih daripada situ. Maka itulah ilmunya hadis syafaat di pada masyar, syafaatul kubra. Manusia dah tak boleh tahan suasana keadaan di pada masyar yang begitu buruk. Lalu manusia bakal satu cari orang yang boleh dikecil untuk menyegerakan kes mereka selesai di mahkamah Allah Taala supaya mereka boleh beredar cepat-cepat daripada masyar. Jadi kalau orang fakir dia tak banyak harta, maka hisabnya akan jadi ringan. Akan jadi orang panggil jadi mudah bagi dia. Jadi orang yang banyak harta walaupun harta yang halal, maka perlu dikira. Itu yang menjadikan jadi orang panggil bebanan mereka di akhirat dulu. Jadi itu terpulang kepada kita. Kalau kita tak sanggup, ada orang fakir itu makna dia mampu untuk memperoleh kekayaan tapi dia tidak mampu. Karena orang panggil dia memilih yang terbaik. Ada yang terbaik, ada yang baik. Itu terpulang kepada kita. Kita tak boleh mendesak orang untuk memilih yang terbaik. Ataupun yang baik, kita boleh paksa orang untuk mengambil yang baik dahulu kepada baik itu fasad. Fasad mana rosak, mana fasad mana yang baik itu mana beriman. Lalu dia kufur. Yang terbaik itu ialah sempurna iman yang sempurna. Lawan dia bukan kufur, lawan dia ialah Allah panggil iman juga tapi iman yang mereka hendak, mereka kodi. Jadi maknanya dari amal level yang itu juga, yang wajib itu aku dia panggil solat, lawan dia meninggalkan perkara yang wajib. Maka Allah panggil kita boleh paksa orang dari Islam, kita boleh bila dia itu Islam kerana dia mengaku dengan kebenaran hukum Islam. Bermakna kita boleh percaya kepada dia, mana kita boleh dakwah dia, ajak dia kepada kebaikan, tapi kita tak boleh paksa dia untuk melakukan yang terbaik. Yang terbaik dia panggil ihsan. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah Taala memerintahkan kamu yakni dengan adil dan juga ihsan. Adil itu wajib, ihsan itu tidak wajib, itu sunat. Itu perintah itu ada dua, perintah wajib, perintah sunnah. Saya suka buat
ada wajib nak buat, ada sunat dah nak buat. Kok Nabi suruh buat tu, ada wajib nak buat, ada sunat buat. Jadi perintah Allah, perintah Rasul, ada yang wajib, ada yang sunat. Bagaimana nak tahu wajib sunat? Itu kerja ulama. Ulama dah dia dah bagi memperincikan butiran-butiran. Ini perintah ni wajib, perintah ni sunat. Aqimus solat, dirikan wali kamar semaya. Jadi semaya lima tu wajib nak semaya. Autiru, Nabi kata semaya witir paling Imam Syafi'i kata sunat kita semaya witir, dia yang malam. Imam Abu Hanifah kata wajib nak semaya witir sebab perintah daripada Rasulullah. Perintah Nabi, perintah Allah boleh membawa pengertian wajib ataupun sunat ataupun harus semata-mata. Itu bahagian ulama dah. Jadi di antaranya Nabi menyebut bagaimana maknanya daripada kalangan sahabat, dia sahabat sampai oleh yang kaya. Yang masyhur kekayaannya tak lain tak bukan. Dia ni termasuk dalam dia panggil al-'asharah al-mubasysharatu bil jannah. Kita belajar dalam akidah tauhid, makhluk yang paling mulia, yang paling lebih di sisi Allah Taala ialah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa ibn Adam, mana penghulu ketua para rasul, para nabi yang seluruh anak Adam yang manusia. Jadi khairul khalqi, sebaik-baik makhluk ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia lebih baik, lebih afdal daripada syurga sendiri, arasy, semua apa saja makhluk Nabi kita Muhammad lebih afdal daripada. Selepas daripada Nabi Muhammad, 4 orang lagi Nabi, Rasul yang ulul azmi, kemudian 25 orang, kemudian segala Rasul, kemudian baru lagi kepada malaikat. Manusia Nabi pergi kepada malaikat, Allah panggil Habib malaikat turun kepada manusia semua. Nombor 1 ialah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 4 orang khalifah Ar-Rasyidin, kemudian ni orang lagi cukup 10 orang. Dia panggil al-'asharah al-mubasysharatu bil jannah fid dunya. 10 orang Nabi sebut secara jumlah masuk syurga di atas dunia lagi. Jadi Nabi sebut Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Abu Bakar dalam syurga. Secara jumlah mereka ni ahli manusia yang paling lebih. Lepas tu barulah ahlul badri, ahli peperangan Badar. Dia Allah panggil ahli Ridwan, Bai'atul Ridwan, ahli Ghudayyah, ahli Uhud. Itu tertib kelebihan. Jadi Abdurrahman bin Auf ini adalah salah seorang daripada 10 manusia yang terbaik. Jadi mana selepas daripada Rasul Nabi, selepas daripada malaikat, mana turun kepada sahabat-sahabat Abu Bakar yang pertama dan Abdurrahman bin Auf. Oleh kerana dia tu kekayaan dia bukan untuk diri dia. Oleh kerana dia tu bersifatnya kaya, maka dan segi kira-kiranya dia jadi terlewat masuk, orang panggil masuk dalam syurga itu. Walaupun dari segi satu sudut mana dia itu mempunyai kelebihan daripada orang lain. Karena dia termasuk daripada orang yang sangat lebih lah sebagaimana tertib itu. Itu menunjukkan bahawa orang fakir secara umum, perbandingan ini dia panggil secara umum, bukan dikira perbandingan tiap-tiap perorangan. Seperti kita kata dalam pengajian akidah tauhid juga disebut mana kurun yang terbaik, kurun sahabat, yang kurun tabi'in, yang inilah yang terbaik. Orang yang dahulu lebih baik daripada orang kemudian. Tetapi itu secara umum. Kalau secara detail perincinya kadang-kadang ada orang kemudian ini yang terbaik pada ni itu lebih baik daripada orang yang paling tak baik, daripada orang Islam kami dulu. Itu cara peperangan. Umpamanya dikatakan al-rajulu khairun minal mar'ah. Orang laki-laki jenis laki-laki lebih baik daripada perempuan secara umumnya lalu Tapi di sana ada orang perempuan yang tertentu jauh lebih baik daripada orang laki-laki yang lain. Umumnya itu maknanya itu ada yang umum, ada yang khusus. Jadi itulah menampakkan kepada kita bahasanya fakir ini Allah panggil satu kelebihan. Cuma kita lah bagi kita Nabi kata dalam satu hadis apa nama al-faqru syainun inda nas wa zainun inda Allah yaumil qiyamah. Ini dia panggil persepsi kita. Kita tahu tapi payah kadang-kadang kita tu orang panggil untuk menganggapkan begitu. Jadi dalam keadaan kita tahu begini pun boleh jadi kita telah dibasuh dan dimotivasi dengan kelebihan fakir dari kita tasawuf ada tajuk maknanya fadilah kefakiran ini Tapi hukum mana pun itu yang mengambil masuk untuk kita tu nak tarbiah di situ kita akan rasa kaya tu lebih baik bagi kita
Kalau kita kata kalau kita kaji, banyaklah benda kita boleh buat untuk menjadi manfaat kita dan juga manusia. Itu pemikiran kita selalu begitu. Kita akan memenangkan kita juga. Sebab itulah Nabi kata al-faqru syainun inda nas. Mana kefakiran itu syainun benda yang jelek, yang keji macam putih. Kurang benda tu dipanggil syain. Syain ni makna benda yang jelek dah kita kembali benda yang hina di sisi manusia. Tapi bazainun inda Allah, perhiasan di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, di hari akhirat. Pada tanggapan kita seumumnya kefakiran ini syain, benda yang keji, benda yang jelek, benda yang kita kembali, benda yang hina. Tapi sebenarnya di sisi Allah Taala ada zainun makna perhiasan. Itu makna itulah banyak kali lah tentang ucapan-ucapan Nabi tentang menggambarkan kedudukan kefakiran. Tapi yang kita nak, yang dimaksudkan hari ini ialah orang fakir yang beriman, yang redha, yang beramal soleh. Yang kedua, wa talaqtu 'ala an-nar fa wajadtu aktsara ahliha an-nisa. Aku tengok dalam neraka, paling banyak, paling ramai ialah orang perempuan. Maknanya orang laki-laki jangan berasa sedih hati ni. Bukan sifat laki-laki ini menjadikan kita selamat daripada neraka, bukan. Bukan sifat seorang itu jantina perempuan itu menjadikan dia tu orang panggil masuk neraka hidup. Asasnya ialah faedah kamu kita ialah beriman dan beramal soleh. Tapi ni apa kenapa orang perempuan lebih ramai masuk neraka, tak lain tak bukan mereka orang panggil lebih banyak terdedah kepada maksiat. Dan yang disebut dalam beberapa uraian ini tak di antara yang besarnya ialah orang panggil maksiat yang berkaitan dalam berhubungan suami isteri. Nak sama kita sekalian Jadi kepatuhan isteri terhadap suami itu banyak yang menjadi cedera, cacat cedera kepada orang panggil keimanan dan juga amal soleh perempuan isteri. Kecenderungan untuk orang panggil tidak, orang panggil ini kalau boleh kalau kita nak tahu secara orang panggil di antara ilmu dengan realiti, kita boleh buat perbandingan. Jangan kita tunjuk realiti yang makna berlaku gini-gini. Umpamanya merasa sini pun ada kitab yang dibaca, kitab Muhammad. Ada. Itu cukup dah. Untuk kita memahami secara mana kedudukan perempuan itu dengan suaminya. Ini kita dah dekat ada sekalian ini kita mungkin nak mengatur perempuan tapi banyaklah sebagaimana anak dengan ibu bapa sama dah. Jadi hubungan suami isteri dia panggil nusyuz dan hak kepada orang panggil suami dia. Anak-anak sekalipun banyak anak-anak dan hak. Kalau kita melihat isyarat daripada Allah Taala, wala taqul lahumat uff. Jangan kata uff pada keluarga. Uff tu makna orang Arab dia kata uff. Kita itu sudah biasa cakap kasar dengan ibu bapa. Jadi melainkan ibu bapa lah yang mengasihani anaknya, banyak memberi kemaafan kepada anaknya. Kalau tidak anaknya duduk dalam keadaan banyak dan takut dan dosa. Begitu juga para suami kalau dia sayang kepada isterinya, dia mesti orang panggil mempunyai sifat yang orang panggil berlapis dada dan banyak memaafkan ketelanjuran yang tidak dianggap kesalahan. Dalam pergaulan kita dengan saya atau dengan siapa dengan kebiasaan kita setiap hari kita akan rasa biasa-biasa saja. Boleh jadi kita menganggap orang tak ambil hati, sebenarnya orang ambil hati. Kita dengan saya kita kurang. Ada orang yang boleh jadi terluka hati, terketuk hati, tapi bagi Allah dia biasa. Kita kata dia tak berasa hati kita kata jadi itulah maknanya kecenderungan orang panggil orang perempuan kalau dia boleh jaga dalam hubungan dia dengan suami. Dan dalam kaum-kauman seperti masalah benda yang paling mudah ialah dalam bab menutup aurat. Orang laki-laki pun wajib tutup aurat. Tapi orang perempuan dia lebih syadid lebih ketat lagi. Dia disiplin orang panggil hukum terhadap diri itu aku lebih ketat. Jadi itu dengan cara kehidupan kita zaman sekarang dengan orang panggil tren yang ada dan orang panggil keadaan orang panggil orang kita maknanya suka meniru orang terikut-ikut dengan arus. Itu menyebabkan kita tu jadi tak berasa
benda-benda yang sebenarnya maksiat ataupun dosa itu sebagai dosa ataupun maksiat. Jadi itu mana kecenderungan orang panggil terdedahnya oleh perempuan dengan maksiat itu. Itu mana banyak antaranya hubungan suami isteri dan juga dalam bab masalah tutup aurat itu. Kalau kita boleh jaga, mana bagi orang laki-laki cabaran dia ialah ibu bapa. Orang perempuan cabaran mana orang perempuan dia kena letak cabaran dia untuk menjadi seorang perempuan yang salihah ialah dalam bab hubungan dia dengan suami dia. Kalau dia boleh jaga hubungan ni, maksud dia boleh kalau betul-betul orang panggil, dia boleh memahami bagaimana kedudukan dia, bagaimana sepatutnya dia berakhlak dengan suaminya. Maksudnya bila Nabi sebut begini, orang perempuan dia kena cari tempat-tempat yang jadi biasanya kegelinciran, gelencong, orang kesilapan, error orang perempuan ni di mana? Antaranya banyaknya ialah dengan suami. Bagi kita orang laki-laki ialah kerana tanggungjawab untuk menjaga orang tua, ibu bapa yang sudah tua yang muda itu ialah di atas bahu orang laki-laki, anak laki-laki. Jadi kita anak cabaran kita diuji dengan ibu bapa yang tua. Ada orang diuji dengan ibu bapa yang tua yang banyak kerana. Itu sebenarnya kita kena anggap satu orang panggil ujian dan ikut cabaran. Kalau kita tidak mana kita kena tahu ini sebenarnya Tuhan nak uji itu. Mana ditakdirkan kita ni ibu bapa, ada setengah ibu bapa saya kita yang agak sporting berlapis dada. Kita bukan Allah kalau lah ayah aku ibu aku ni supaya ibu bapa saya aku ni mudah basuh tepan kerana mudah kita tak boleh berpandangan begitu. Kita kena lihat itu sebagai kelebihan. Ya macam-macam lah. Biasanya kalau orang masa muda tu dia backing, dia pomoh, dia tua dia jadi maju. Dia jadi maju. Untuk orang panggil merengek, dia jadi ke situ sebagai. Kalau dia tu tidak ada sifat kasih sayang kepada kita, ini kita boleh lihat Atau masuk-masuk kita muda dulu kita tahulah siapa-siapa dia backing sangat ngabunduk, tak ada sifat kasih sayang ngabunduk. Bila dia tua tu dia akan ditimpa dengan penyakit kesunyian. Sunyi, kesik. Tapi orang-orang yang mempunyai sifat kasih sayang yang banyak kepada kanuk-kanuk kesunyian anak yatim bila dia tua seksa dia dapat kemuliaan. Maknanya orang Tuhan akan bubuh dari hati manusia untuk memuliakan dia. Jadi kadang-kadang ada semua orang diuji oleh Allah Taala dengan ibu bapa yang tua, yang sakit, yang uzur, yang banyak kerana yang mengandung-andung itu ujian dia panggil cabaran bagi. Bermakna dia kena banyak sabar. Dan itu sebenarnya Tuhan nak beri kelebihan. Jangan ingat ini benda ni tak molek. Kerana dengan sebab sabar reda dia dengan keadaan itu, itulah bercara kepada ibu bapa. Boleh jadi orang dia kata ibu bapa yang tidak sakit, tidak mujur dan tak lama mujur, tak ada cara mana kita kata mujur. Yang mujur dia satu sudut ialah mujur. Kita tidak minta balo. Tapi kalau orang ditakdirkan kena cara ibu bapa cara orang tua bukan ada-ada bukan semua orang yang boleh melakukannya dengan baik. Jadi seringkali berlaku bila ibu bapa kita meninggal dunia, kita akan merasa kesal kerana kita tidak buat yang terbaik. Kalaulah kita boleh sabar kerana anggap kita akan kena cara ni ambil masa lama Kalau kita tahu dia tu akan mati esok kali tu sudah tentu kita akan buat yang terbaik. Kita beranggap begitu maknanya kita nak buat yang terbaik bila dia dekat mati. Sedangkan kita tak tahu dia mati gitu Akhirnya biasa berlaku bila orang tua mati ada benda kita satu kerana kita ni boleh jadi kadang-kadang dengan lama-lama cara jadi kos sekali umpamanya kalaulah kita boleh tahan kalau panggil diri kita daripada melupakan menyakiti hati ibu bapa kita alangkah orang panggil perhatinya kita percaya kepada ibu bapa tapi seringkali begitulah yang berlaku. Macam anak-anak kita yang menghadapi peperiksaan seringkali apabila keluar izah berlaku orang panggil kekesalan. Kalau aku lebih lagi bersungguh asalkan dapat yang lebih baik lagi. Itulah kita bila dah terlepas berpeluang itu barulah kita menyesal. Dengan sebab itulah maknanya itu adalah cabaran. Orang lelaki cabaran dia, ada cabaran. Orang perempuan pun begitulah itu. Jadi asas dia maksudnya asas dia sesiapa saja tak kira fakir miskin, tak kira laki-laki perempuan asalnya begitu. Cuma Nabi seolah-olah Nabi mendedahkan. Dia panggil terang orang yang masuk syurga dan yang masuk neraka begini. Yang paling mustahak kita mencari sabar apa.
yang perempuan masuk neraka bahan itu bab puan. Nah, dengan sebab inilah di antara. Nah, jadi orang perempuan perkara yang pada kecil dia beri perhatian dalam bab hubungnya dia dengan suami. Nah, kita orang laki-laki hubungnya kita dengan ibu bapa, iaitu tanggung jawab kita anak laki-laki bukan anak perempuan. Tapi seringkali saja anak perempuan yang dibebani untuk berjaga kepada ibu bapa, itu yang anak laki-lakinya tak ambil jaga, tak peduli. Dijemur jaya sekali ibu bapa yang butuh. Nah, itu sesok kita tu akan ditanya, tu perkara yang kita kena soal semua di kita. Kena tahu tanggung jawab kita sekarang. Itulah satu pendedahan oleh Nabi kepada kita untuk Allah panggil memberi peringatan supaya kita Allah panggil bersiap sedia dan mencari sahabat-sahabat. Bapa orang fakir, bapa orang wanita, mana orang perempuan yang masuk neraka ramai. Jadi memahami sahabat-sahabat itu, maka Allah panggil berusaha untuk mengelak daripada sahabat-sahabat yang menjadi masuk neraka. Dan jadi sahabat dia itu maksudnya tak kira laki-laki pun bermakna sahabatnya tak ada tak tidak maksiat. Semua bentuk-bentuk maksiat sebagaimana disebut tadi. Begitu juga orang fakir, unsur harta itu di antara benda yang menjadi magnet yang menentukan Allah panggil seorang itu untuk dapat segera dan boleh jadi menghalang dia daripada Allah panggil mana masuk surga. Dan juga hasil daripada itu dia ada kecenderungan misalnya orang kaya dia akan terdedah dan ada kecenderungan untuk menjadi orang yang sombong, takabur, agak bentuk itu takabur sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menghina manusia itu kecenderungan itu ada. Dan sikap tidak mempedulikan pada orang lain ataupun juga mudah berlaku kepada orang kaya. Sedangkan Nabi kata dalam satu hadis, "Man la yahtamma bi amri muslimin pada saminna." Siapa yang tak bercampur kepada urusan umat Islam, dia bukan daripada kami. Jadi orang kaya ini biasanya dia tak dapat memahami, mengalami, merasai kesusahan orang yang susah yang lain. Itu kau. Jadi kalau begitu kalau kita kaya sekalipun, cuba orang panggil kita selami orang panggil berasa orang fakir. Cuba memahami kedudukan orang fakir. Walaupun kita kaya tapi berperangai seperti orang fakir. Mana bersifat, mana berdiri. Itu maknanya pada zahirnya kaya tapi kita mempunyai kebaikan-kebaikan yang sama seperti orang fakir. Itu yang penting. Inti kepada fakir bukan semata-mata fakir. Orang fakir yang beriman, beramal soleh dan redha, gafi makna mencukupi. Qani maknanya rasa cukup dengan ampun dan tidak duduk dalam keadaan gelisah, beras ataupun kecewa, merunung betul besar. Jadi kalau fakir dalam keadaan itu sudah tentu itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian komentar daripada mu'alif kita dia kata maksudnya disuruh kita renungkan sebagai renung yang tak berkecil-kecil, mana tak orang panggil berkali-kali di mana kau tempat penipu daya. Yang ini sebab yang masuk neraka itu apa dia? Di mana kau tempat seorang yang tak merasai kaya raya atau masuk. Itu cara orang panggil komentar ataupun huraian daripada mu'alif kita rahimahullah. Tidak Allah Subhanahu Wa Taala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'u wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatal mukhtifin wa syukra as-sabirin wa tabassum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah.